Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita pada sesi yang ke 31 insya-Allah dalam indahnya hidup bersyariat. InsyaAllah kita akan bersambung kalau Syekh Mu'alif adabullah nafa'a bihi wa bikum fi darain amin pada perfahaman tentang murtad. Murtad. Dari segi bahasa ia menolak muka surat yang ke-26. Daripada segi bahasa maksudnya menolak dan berpaling, itu maksud murtad. Tetapi dari segi syarak yang kita nak faham ni adalah orang Islam yang meninggalkan agama Islam dan segala ajarannya yang terkandung dalamnya, mereka akan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Biasa yang terjadi akan kemurtadan ini, kemurtadan a word. Biasa terjadinya murtad ini adalah salah satunya tidak mendalami agama dengan baik, tidak faham dengan baik dan tidak amal dengan baik. Biasanya. Dan juga kerana telah dibesarkan dengan ajaran Islam yang ditakut-takutkan, yang tidak secara faham, buat secara rutin. Itu antaranya lah. Dan sekiranya kita ada ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat yang telah keluar kerana kekeliruan dan sebagainya, kita berdoa selagi mereka bernyawa agar dapat kembali ke agama yang mulia ini, insyaAllah. Hukum murtad ialah jika tidak mahu taubat. Selain itu masih sembelihan. Sembelihan ini orang tahu orang yang murtad yang sembelih, jual makanan, sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan. Masya-Allah, barakallah. Tidak kita tahu tentang perkara ini. Dari segi perkahwinan pula, orang Islam yang berkahwin dengan mereka dianggap tidak sah. Orang Islam kahwin dengan orang murtad tidak sah hukumnya. Begitu juga jika dia telah berkahwin orang lain, isteri yang kekal sedia ada tercerai dengan rasminya, kecualinya dia kembali bertaubat. Jadi dia couple suami isteri, antara satu murtad, maka sudah tidak lagi suami isteri. Perlu ini report kepada mahkamah syariah. Mereka juga tidak boleh menerima sebarang pusaka, sebaliknya harta itu, lainlah kalau orang bertaubat baru nanti satu kembali, itu balik kepada RMM pula lah. Mereka juga tidak boleh menerima sebarang pusaka, sebaliknya harta itu hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Masya-Allah, barakallah. Jadi dia punya privilege of a Muslim privilege telah ditarik kerana dia telah keluar daripada agama yang indah ini. Orang yang murtad bolehlah dianggap sebagai perusak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang lain dengan mempermainkan agama Islam yang dianutinya kerana kecetikan fahamannya. Biasanya begitulah. Sampai sekarang ada pun dekat grup-grup dan melakukan perkara ini, nak kadang-kadang kelakar lah. Sudah keluar, sudahlah, ceritanya sudah keluar, tetapi mau kutuk-kutuk lagi agama Islam, kelakar. Kerana tidak faham. Benda yang tidak faham dibising-bisingnya. Jadi kesian. Kesian kan, macam ada video tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pokoknya Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa agar diri kita dan juga ahli keluarga kita menghayati agama yang murni ini. Kita dan ahli keluarga kita beramal dengan baik, memahami dengan baik. Itu yang paling penting lah, agar dipelihara oleh Allah SWT akan penyakit murtad ini, insyaAllah. Pendidikan solat, termasuk bab pendidikan solat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama kita menganjurkan supaya anak-anak dididik mengerjakan solat atau solat sejak berusia 7 tahun. 7 tahun sudah mula solat, bukan 7 tahun baru ajar wudu, baru ajar azan, baru ajar qamat, baru ajar imam. 7 tahun. Kita sibuk 7 tahun, sibuk nak masukkan anak madrasah, sibuk nak masukkan anak sekolah-sekolah biasa, tetapi kitab yang pertama Al-Quran tidak diajar. Ibadah yang paling penting, solat itu tidak diajar, tapi benda lain yang diajar. Apa benda lain diajar? Main handphonenya diajar, buka YouTube-nya diajar, buka Netflix-nya diajar. Bukan marah, sama-sama kita ingatkan antara satu dengan yang lain. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah generasi yang bakal memimpin umat bila kita tiada.
Jadi kalau daripada muda tidak diajarkan, macam mana? Macam mana generasi nanti? Macam mana nanti umat Nabi SAW generasi yang akan datang? Kita telah diamanahkan dengan menjaga, mendidik, membesarkan tentera umat Nabi Muhammad SAW ini. Kita sudah kalah dengan apa? Dengan anak-anak kita sekarang sudah tidak kuat. Tidak kuat dari segi apa? Kalau dicampak di luar di hutan tak boleh survive kerana semuanya sekarang dengan gadget, dengan internet, dengan bateri, dengan electricity. Itu kita sudah kalah. Jadi macam mana ni? Ini solat pun kita tak ajar. Harap sekolah ajar. Kenapa kita yang tidak ajar? Kita tidak solat. Kita tidak faham solat. Kita suruh ajar solat. Macam mana? Kita yang perlu belajar dulu. Kita, siapa yang adakan anak tersebut? Sekolah? Kasih kita? Tidak. Kita yang usaha. Itu adalah doa-doa kita. Anak-anak ini adalah doa-doa kita. Maka hendaklah kita berusaha. Ajarlah mereka solat. Ajak solat bersama. Ajak ke. Kalau dulu tengok nikmat ajak pergi masjid. Dah tak ada dah. Paling-paling datanglah masjid. Masjid. Solat sama-sama dengan anak. Luar waktu Jumaat. Walk in. Tak ada masalah. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu waktu cuti sekolah boleh bawa anak-anak pergi masjid solat Jumaat. Sekarang nikmat sudah ditarik. Jadi di rumah jangan jadikan perkuburan. Jangan tak ada dekat rumah tu solat berjemaah dan tak ada bacaan Al-Quran bersama. Jangan. Paling sikit seminggu sekali. Seminggu sekali pun tak boleh buat. Busy. Entah nak buat macam mana. Ya. Jangan sampai anak tu dah 7 years is primary 1, kan? Jangan dia dah secondary school pun tak tahu solat, tak tahu imam kepada adik-adik. Lagi-lagi Allahumma salli alaihi. Kalau dia anak cucu yang pertama, dia cucu yang pertama, dia tak boleh jadi imam. Macam nak adik-adik yang lain, anak-anak saudara mara yang lain. Kita tak nak solat, kenapa? Abang tak solat. Salah siapa? Dia akan ikut yang kamu. Nak main game boleh, nak tengok TV boleh, nak buat itu ini boleh, tapi jangan sampai solat tidak tahu. Penting solat itu. Solat cepat ke apa, lambat ke lain cerita, pokoknya solat. First kali solat 5 waktu. Ya, usahakan ya. Kerana kalau kita tidak usahakan anak-anak kita solat, kerana as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menegah kita daripada melakukan perkara yang tidak baik dan juga perkara yang kemungkaran. Kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita solat, mereka akan buat benda yang tidak baik, na'udzubillah. Buat fahsya' dan buat munkar, na'udzubillah. Buat benda yang tidak baik dan kemungkaran. Bukan efek kepada diri sendiri atau ahli keluarga, kepada ahli keluarga, kepada jiran, kepada masyarakat, kepada negara, kepada agama. Jadi dia domino effect. Ya, macam orang yang tidak berpuasa. Kalau dia boleh puasa, dia tak berpuasa, dia akan efek diri sendiri. Tidak, kerana puasa itu manfaatnya apa? Antaranya untuk lakum tattaqun, kamu menjadi orang bertakwa. Kalau kita tidak berpuasa, kita mampu puasa, kita tidak berpuasa, kita jadi orang yang tidak bertakwa. Bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang amanah. Kita menyusahkan keluarga, menyusahkan jiran, menyusahkan masyarakat, menyusahkan agama, menyusahkan negara. Jangan kita rasa dunia ni kerana kita saja, tidak. Sama juga dengan zakat. Kita harus keluar zakat. Kita tidak keluarkan zakat, kita tidak menjadi orang yang suka membantu. Kerana zakat itu membantu 8 asnaf. Dan kita menyimpan harta orang lain. Harta 8 asnaf itu kita simpan kerana kita tidak keluarkan, yang mana bukan hak kita, maka tak ada keberkatan dalam perbelanjaan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi nothing is just kubur aku, kubur engkau, kubur engkau. Tidak. Dalam kubur tu baru lain cerita. Selagi belum masuk kubur, we are all together. Apa yang kita buat affect others. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Tidak marah. Sama-sama nasihat. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Kita sambung pada sesi yang ke-32 insyaAllah dalam bab pendidikan solat.
InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.